Wabi, belanjawan 2024 563 juta peruntukan untuk selenggara cerun, dan Wabi kawasan Ampang antara yang paling berisiko Wabi. Dan isu ni antara yang Wabi banyak perjuangkan jugalah Wabi. So komitmen Wabi macam mana? Alhamdulillah, saya syukur sangat. Sebenarnya kalau kita lihat istimewanya MPAJ ni, mereka ni ada satu unit khas ya, bencana, terutama berkaitan dengan cerun. Dan semasa saya diberikan mandat sebagai ahli parlimen, inilah perkara yang saya nampak ada sedikit loophole di peringkat kita punya belanjawan atau penuntukan ya tahun lepas yang disebut itu. Kita nampak tidak ada bajet pengurusan bajet maintenance ya, penyelenggaraan. Jadi bila saya beberapa kali highlightkan di dalam Dewan, alhamdulillah kita tengok Perdana Menteri telah mengumumkan sebanyak 563 juta hanya untuk menyelenggara cerun-cerun. Jadi disebutkan juga ada desain pada itu, mereka telah memulakan usaha sebagaimana yang telah kita buat di Ampang Jaya, iaitu untuk mengenal pasti cerun-cerun yang berisiko berapa dan sebagainya. Itu satu benda yang wajar diberikan perhatian. Malah insya-Allah saya juga akan mencadangkan di dalam perbahasan saya yang bermula minggu depan ini untuk mungkin ia perlu diaktakan, ya, dia perlu diaktakan supaya ia tidak boleh jadi ikut kepada Perdana Menteri ataupun kerajaan semasa je untuk bagi, tetapi diaktakan sebagaimana diaktakan Akta Maris contohnya, kan? Jadi nak tak nak setiap tahun peruntukan itu mesti dia sediakan. Jadi dengan situ kita rasa sedikit rasa security ya, selamat kepada mereka yang duduk ataupun kita tengok pembangunan yang berada di cerun-cerun ini, kita rasa keyakinan itu kembali bahawa keadaan ini berada dan selamat. Jadi tak cukup hanya peruntukan, sebenarnya akta perlu dilihat supaya akta inilah sebenarnya akan mengawal ya, cerun-cerun ini sehingga masa ke depan yang lebih baik insya-Allah, kan. Saya ini akan saya akan letakkan sebagai pembahasan saya. Dah kena pasti Wabi, cerun-cerun yang berisiko berapa banyak di kawasan Ampang? Di Ampang dah ada. Kami alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada Ampang yang telah bekerjasama dengan UTM dan juga pihak JICA Jepun. Kita telah ada dah inventari itu semua. Kan? Dan alhamdulillah kita dah buat dialog baru ni, dan kita juga yang paling terkini, saya juga mengharapkan supaya pihak majlis memanggil pihak rumah-rumah ataupun lot-lot persendirian yang ada risiko-risiko ni, kan. Dia ada tahap yang sederhana, ada tahap yang agak kritikal, supaya mereka tahu bahawa tahap mereka ini berada dalam keadaan yang luar biasa. Saya pernah juga bercakap dalam konteks dasar, kemungkinan besar majlis tidak boleh lagi mengenakan cukai pintu yang sama kepada semua pemilik-pemilik rumah ni, sebab cara penjagaan ni berbeza. Kita bukan kutip sampah aja sekarang ni. Kalau mereka berada di kawasan cerun, pastinya penyelenggaraan, pemeliharaan perlu dibuat. Jadi mungkin itu juga satu perkara yang perlu dipertimbangkan di peringkat negeri dan juga majlis untuk tengok apakah kadar-kadar mereka yang berada di rumah, terutama untuk pembangunan baru. Itu perlu diberikan perhatian pada saya. Bukan kita nak kutip duit lebih, tetapi sebenarnya kita nak pastikan bahawa tanggungjawab itu telah pun lagi awal lagi dimasukkan supaya Majlis Perbandaran ada peruntukan khas untuk memastikan bukan keadaan cerun-cerun milik kerajaan saja yang kita ambil perhatian, tetapi cerun-cerun milik persendirian juga akan diberi perhatian. Tapi ini akan ambil masa lah sikit ya untuk dilihat perkara ini insya-Allah. Berapa figure dia? Figure cerun yang berisiko? 118. Antara kawasan dia contoh Wabi, 1-2 boleh bagi? Ya, dia sebenarnya kajian itu bukan saja di Ampang. Dia melibatkan daripada Hulu Kelang, dia bawa ke Bukit Antarabangsa, dan ada sebahagian di Lebar Jaya, dan ada Pandan juga. Jadi jumlah itu dia bersekali lah. Itu antara contoh contohnya. Kita ada details tu Wabi. Ya, dia ada. Dan yang penting sekarang ni ada satu persatuan ya, satu persatuan, saya tak ingat nama dia, yang telah pun juga mengambil langkah-langkah memberikan kesedaran ya kepada mereka yang berada, bukan saja kesedaran tentang tentang keadaan kawasan perumahan mereka, tetapi apa perlu mereka buat jika berlakunya bencana, kan, ke mana, ataupun bila melihat tanda-tanda. Contohnya persatuan itu slope watch nama dia ya. Tanda-tanda itu sebenarnya memberikan indikator yang sebenarnya kita tak boleh berdiam diri. Itu juga slope watch ni mereka dah diberikan tempat-tempat tersendiri untuk mereka memantau dan menjadi mata dan telinga lah kepada majlis untuk memaklumkan kalau ada perkara-perkara yang kita nampak
agak kebimbangan sedikit insyaAllah. YB, we noticed that a lot of slopes dalam tanah persendirian kan, which is a huge problem in terms of maintenance. Rasakan the budget dari federal tu boleh tak disalurkan kepada? Tidak, bajet ini saya yakin ianya khusus untuk menegara infrastruktur kerajaan. Tetapi saya tak pasti, kita boleh bertanya pada pihak menteri. Tapi saya yakin selalunya hak milik tanah persendirian ini, pemilik tanah persendirian ini mereka kena tanggungjawab pada tanah mereka sendirilah. Tapi sebab tu MPAJ telah buatkan satu usaha, kita perlu berbincang. Ya, yalah dulu mana ada peraturan ya, kalau tengok aja rumah tanah tu memang kat bukit, dia simply buat. Tapi kita pun tak pasti sama kadar keselamatan rumah itu. Sebab tu dia perlu ada perbincangan sebab jumlah dia berbeza. Ya, ada orang duduk dekat dulu sebelum 2008 tak ada syarat pembinaan slop 3 dan 4 ni tak dibenarkan. Sekarang tak dibenarkan kecuali mendapat stringent punya garis panduan yang mesti diikuti lah. Jadi apa yang boleh saya conclude memang tanggungjawab persendirian, tetapi boleh bersama dengan kerajaan untuk berbincang supaya usaha ni kita boleh tengok bagaimana kita accommodate semua orang yang berada dalam keadaan sekelompok lah. Kalau individual mungkin mahal lah untuk dibiayai. Memang slope ni memang mahal lah untuk dibiayai.